Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan daripada tajuk yang ke-8, iaitu Wasailud Da'wah. Saya Muhammad Zaim bin Syaiful Bahari, nama metrik 049663. Baik, saya mulakan dengan Wasailud Da'wah. Ta'rifuha ma yutawassilu bihi ad-da'iyan ila tatbiq manahij ad-da'wah min umur ma'nawiyah atau madiyah. Apa yang disampaikan oleh pendakwa kepada sasarannya dengan cara dakwah daripada perkara ma'nawiyah, batin ataupun madiyah yang zahir. Dan yang kedua, ad-da'an ila Allah awlan nas bi ibtigha allati tuqarribuhum ila Allah. Mengajak kepada Allah itu diutamakan ke atas manusia kerana manusia selayaknya yang mana dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, fakana najah ad-da'wah mutawaqqifan fi hayatin nas ala kamal al-manhaj wa sihhatul asalib wa quwwat al-wasail. Berjayanya dakwah itu bergantung kepada caranya penyampaian dakwah itu. Jika berkesannya, jika eloknya cara menyampaikan dakwah, maka berjayanya seorang pendakwah itu. Seterusnya, anwa' jenis. Bagaimana cara penyampaian dakwah? Yang pertama, al-wasail al-ma'nawiyah. Jami' ma yu'ayyinu ad-da'iyah ala da'watuhu min umur qalbiyah, fikriyah, sifat al-hamdiyah wal akhlaqul karim. Apa saja yang membantu pendakwa untuk menyampaikan dakwahnya daripada perkara-perkara yang mana dapat dirasai oleh hati, fikiran dan sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang terpuji dapat dirasai. Yang mana menggunakan cara ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi dapat dirasai dan difikirkan. Dan yang kedua, jenis yang kedua, wasail al-madiyah, perantaraan yang dapat dilihat ataupun zahir. Jami' ma yu'ayyinu ad-da'iyah min umur mahsusa kal qaul wal harakah wal adawat wal a'mal. Apa saja yang membantu pendakwah ini daripada perkara yang dapat dilihat, seperti kal qaul, ucapan, wal harakah, pergerakan, wal adawat, alat-alat, buku-buku, kitab-kitab, dan wal a'mal, pekerjaan kita. Dan bagi jenis ini dibahagikan kepada tiga bentuk pula. Yang pertama, al-wasail fitriyah, wasail al-mawjud fi fitrah al-insan wa jabaltuhu wa tanmu binaumihi kal qawl harakah. Sifat yang mana memang ada dalam diri manusia ini, yang mana dia semakin hari semakin menyelah ataupun semakin matang, sepertinya ucapan, kal qawl dan harakah. Bentuk yang ketiga, wasail al-fanniyah ataupun al-ilmiyah, secara ilmu, secara maklumat. Wasail allati yaksibuha al-insan kasbin kal katibah wal idha'ah wat tilfaz. Perantaraan yang mana menjadi kebiasaan manusia, sepertinya penulisan kal katibah, wal idha'ah radio, dan wal tilfaz TV. Dan yang tiga, yang terakhir, bentuk bagi wasail madiyah yang zahir, wasail tatbiqiyah yang secara amaliyah, secara perbuatan, ma yuqabil al-wasail an-nadariyah min i'marul masajid wal insya' muassasat ad-da'wiyah. Apa yang menyampaikan perantaraan itu dengan teori, maksudnya dengan perbuatan. Contohnya i'mar al-masjid, mengimarahkan masjid, wa insya' al-muassasat da'wiyah, menghadiri majlis-majlis ilmu dan mengadakan
program-program yang mengajak kepada dakwah. Itu antara jenis-jenis kepada perantaraan dakwah, wasailud dakwah. Seterusnya, dawabit al-mashru'iyyah al-wasail ad-da'wiyah. Punca kepada pensyariatan perantaraan dakwah ini, cara penyampaian dakwah ini. Yang pertama, an-nas ala mashru'iyyah al-wasilah fil kitab atau as-sunnah atau talabaha biwajhi min awjihi at-talaba. Yang mana nas kepada pensyariatan ini terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana menjadi perintah talaba kepada kita atas jalan ala sabil al-wujub atau an-nadbu, jadinya hukum wajib ataupun sunat. Sepertinya yang contoh yang terdapat dalam Al-Quran, sepertinya kalam, seperti perintah dengan cara al-qaul wal haruka wal kitaba wat ta'lim wal jihad, dengan perintah perkataan, pergerakan, penulisan, wat ta'lim, pengajian dan berjihad. Contoh yang saya bawakan adalah daripada surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu satu. Qul adalah perintah mengatakan ataupun perintah ucapan. Itu antara contoh. Yang kedua, an-nas ala tahrim al-wasilah fil kitab atau as-sunnah atau nahi anha biwajhihi min awji an-nahi. Yang mana nas tentang haram yang terdapat dalam Al-Quran ataupun Al-Sunnah yang perlu disampaikan, ataupun lafaz larangan an-nahi atas jalan ala sabil tahriman atau karahah, pengharaman ataupun makruh. Ma wurud an-nahi 'anil kadhib wal kabr wal half wal baqil wal iqlaf al wa'd. Lafaz nahi tentang al-kadhib, berbohong, bongkak, sombong, bakhil, pecah amanah. Contoh yang saya bawakan, qala Allah Ta'ala, innama yaftaral kadhiba alladhi la yu'minuna bi ayatillah. Lafaz al-kadhib itu adalah lafaz larangan yang membawa kepada haram ataupun berdosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, dukhul al-wasilah fi dairah al-mubah. Perantaraan dakwah ini diharuskan dalam berdakwah. Fal as fi hadha an-naw' min al-wasail ibahah ma lam yu'rid lahu 'arid bi qarajihi an dhalik al-asl. Selagi mana asalnya perantaraan untuk berdakwah ini tidak terkeluar daripada landasan berdakwah yang asalnya. Hazan naw'an min hadhil al-wasilah. Terdapat dua jenis bagi perantaraan ini, cara berdakwah ini. Yang pertama, al-wasilah al-mukhtalif fi hukmiha bainal ulama bainal ibahah wa tahrim. Yang mana perantaraan ataupun cara berdakwah ini perbezaannya pendapat dan hukumnya dalam kalangan ulama tentang harusnya ataupun haramnya. Dan yang kedua, al-wasilah al-mashubah allati ikhtilaf fiha halal wal haram, yang mana perantaraan ataupun cara berdakwah yang syubhah, yang ragu-ragu sama ada halal ataupun haram. Alif, al-wasilah al-mukhtalif fi hukmiha bainal ulama bainal ibahah wa tahrim. Dawabit al-wasilah al-mukhtalif fi hukmiha fi arba' umur. Punca kepada perselisihan cara penyampaian dakwah membawa kepada beberapa hukum. Antaranya 4 hukum. Yang pertama, at-turakhis wa at-tawasi' fi istikhdamiha haitsu darurat wal hajat al-malihah. Keringanan dan keluasan dalam menggunakan perantaraan ataupun cara dakwah
selagi mana dia tidak mendatangkan darurat ataupun mengikut kepada situasi keadaan tertentu. Yang kedua, tawarru'an istighdamiha haisu al-umur al-'adiyah. Berhati-hati dalam menggunakan perantaraan yang menjadi adat manusia ataupun kebiasaan manusia yang membawa kepada syubhah. Contohnya media massa pada zaman sekarang yang membawa kepada fitnah mungkin barangkalinya. Jadi berhati-hati dalam menggunakannya, kerana Nabi menyebutkan bahawa siapa yang meninggalkan syubhah itu, dia menjaga agama dan maruahnya. Yang ketiga, li talaba al-'ilm ay yubahassu fil mas'alah al-mukhtalif fiha. Perintah untuk menggunakan ilmu untuk mencari jalan penyelesaian, untuk menyelesaikan permasalahan, perselisihan faham cara menyampaikan dakwah ini. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, laisa liman tarjih lahu ahad al-aqwal tahriman atau ibahan al-inkar ala man khalifah fi tarjih atau amal. Laisa, dan jangan kepada siapa yang merojihkan, menjelaskan suatu pendapat itu untuk mengatakan haram ataupun untuk tolak 100% pendapat tersebut selagi mana belum rojih, sebelum jelas akan suatu perkara dalam menyampaikan dakwah. Wallahu a'lam. Seterusnya dari sudut ciri-ciri bagaimana sesuatu wasilah itu dilarang dan kenapa sesuatu wasilah itu dilarang dan kenapa sesuatu wasilah itu dibolehkan. Ciri-ciri lah min dawabitil muqata'ah. Ciri-ciri sesuatu wasilah itu dilarang. Pertama, bila mana ulama bersepakat tentang keharamannya. Yang kedua, al-muqata'ah kamilah nazariyan wa amaliyan. Bila mana wasilah tu hukumnya dilarang, memang kita kena tinggal dia secara total. Sama ada dari sudut amali maupun nazari. Dari sudut pandang kita, pendapat kita ataupun dari sudut perbuatan kita, kita kena tinggalkan wasilah tu. Sebabnya ianya dilarang. Yang ketiga, ijad badil solih anha. Adanya pengganti kepada perkara kebaikan. Maksudnya apa? Benda tu baik, tapi kita guna pada perkara keburukan. Benda tu asalnya baik, tapi kita guna perkara tu kepada keburukan. Contohnya, macam handphone. Handphone ni, dia boleh jadi membawa kepada kebaikan, boleh jadi membawa kepada keburukan. Contoh, kita nak guna wasilah handphone untuk berdakwah. Boleh, tak ada masalah. Tapi, bila mana dengan penggunaan handphone tu boleh menyebabkan kita berbuat maksiat, maka automatik wasilah yang kita guna handphone tu haram untuk kita guna untuk berdakwah. Macam tu. Okey, baik. Seterusnya, dawabitul musyarakah. Dari sudut apa ciri-ciri yang sesuatu wasilah tu dibolehkan untuk kita guna. Yang pertama, macam biasalah, bila mana ulama bersepakat boleh pakai wasilah tu, maka kita boleh pakai. Yang kedua, tak boleh ada unsur-unsur haram di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya seperti program terbiah ataupun jamuan kelas ke, niatnya untuk kita erat hubungan silaturahim antara ahli kelas. Tapi berlakunya dalam program tu ikhtilat tak jaga, ataupun perempuan-perempuan dalam yang menghadiri program tu pemakaiannya tak jaga, ataupun lelaki-lelaki yang hadir program tu pandangannya tak jaga. Jadi bila ada unsur-unsur kemaksiatan dalam sesuatu wasilah tu, contohnya program, contoh yang kita guna wasilah adalah program, maka haram untuk kita guna program tu sebagai medan dakwah. Boleh kita nak berprogram, tapi pastikan ia mengikut landasan syariat Islam. Seterusnya, wasilah yang kita pakai itu bersesuaian dengan motif.
contoh motif kita, matlamat kita buat program tu untuk melahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa wasilah yang sesuai untuk kita mencintai Rasul? Contohnya macam maulid ataupun program qasidah yang mana kita menyebut nama nama baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ataupun dengan alunan qasidah yang boleh kita hayati dengan bait-bait syair dia. Jadi bila program tu betul-betul fokus kepada matlamat sesuatu program tu dijalankan, maka dibolehkan kita guna wasilah tu. Dia kalau kita nak buat program cinta Rasul, ialah bersesuaian dengan matlamat tujuan program tu. Tak bolehlah kita nak buat program cinta Rasul tapi yang kita buatnya adalah jamuan makan-makan. Ada qasidah tapi sikit-sikit je. Itu tak berapa sesuai sebab tak mencapai betul-betul kepada motif dia. Perbanyakkan pengisian dalam program tu pastikan lebih banyak berarah kepada motif program tu dijalankan. Seterusnya yang keempat, jaga soal-soal hukum daripada awal hingga akhir. Maksudnya bila kita guna sesuatu wasilah tu, pastikan daripada awal kita guna hinggalah ke akhirnya untuk kita berdakwah, pastikan tiada unsur-unsur haram. Itu maksudnya. Barulah wasilah tu halal untuk kita guna. Yang kelima, sentiasa berusaha untuk memperbaiki wasilah yang digunakan. Contohnya, macam kita guna wasilah program untuk kita menyampaikan dakwah. Program motivasi ke ataupun apa-apalah. Biasanya sesuatu program tu bila lepas kita settle, siap tamat semua program, bahagian AJK yang menggerakkan program ni dia akan buat postmortem. Okey, baik. Postmortem ni bagus sebab dia menepati syarat yang kelima ni. Dia sebagai satu usaha untuk kita perbaiki program tu untuk kita buat yang lebih terbaik bagi program yang akan datang. Okey. Yang keenam, seandainya satu sudut itu tidak membawa kepada kebaikan, maka kita kena berpindah kepada sudut lain yang boleh membawa kebaikan. Maksudnya, kalau kita guna wasilah tu dalam satu sudut dia tak mampu nak bawa kebaikan, maka kita berbalik kepada wasilah lain yang boleh memberi kebaikan dalam berdakwah. Contohnya, macam kita guna WhatsApp untuk kita berdakwah. Biasanya WhatsApp ni, dalam WhatsApp dia macam-macam lah grup. Ada kan, ada grup dakwah, ada grup niaga, ada grup membawang. Kadang-kadang kita up status WhatsApp untuk kita bagi dakwah pada orang lain. Tapi yelah, maklumlah dalam WhatsApp ni macam-macam grup ada. Sekali kita buka WhatsApp, macam-macam yang keluar dalam grup tu. Kalau yang grup membawang tu, boleh terjebak sekali kita untuk membawang. Jadi kalau benda tu boleh, kalau kita pakai WhatsApp berisiko untuk kita buat maksiat yang lain, untuk kita buat maksiat, walaupun niat kita nak berdakwah, nak up status WhatsApp je untuk berdakwah, tapi bila kita buka WhatsApp tu boleh menyebabkan kita terjerumus sekali untuk membawang sekali dalam WhatsApp tu, maka kita kena berpindah kepada wasilah yang lain. Pergilah berdakwah dekat Instagram ke, dekat Facebook ke, ramai lagi orang yang nak dengar kita berdakwah, yang nak terima dakwah kita, ramai lagi para mad'u di luar sana. Okey, baik, seterusnya kalau kita tengok pembentang sebelum ni, poin terakhir dia adalah poin yang ketiga, iaitu dukhulul wasilah fi dairatil mubah. Seterusnya saya masuk kepada poin yang keempat, khurujul wasilah an kauniha syi'aran li kafir. Tak boleh guna sesuatu wasilah tu kerana ia merupakan syiar bagi orang kafir. Sebagaimana yang kita lihat contoh dalam hadis tu menceritakan tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya tatkala kaum muslimin belum beberapa lama tiba di Madinah, mereka berkumpul bersama-sama untuk solat. Mereka hanya kira-kirakan saja kalau waktu solat telah tiba, kerana belum ada
suatu cara untuk memanggil orang ramai berkumpul ke tempat solat. Maksudnya, diorang ni kalau nak solat, diorang ikut cara sendiri je. Macam mana nak panggil orang untuk berkumpul ke tempat solat. Jadi maka pada suatu hari mereka bermesyuarat membicarakan hal itu. Sesetengah mereka mengusulkan, ambillah nakus, iaitu loceng seperti nakus orang-orang Nasrani. Berkata sebahagian yang lain pula, ambillah trompet seperti trompet orang-orang Yahudi. Lalu berkata Umar radhiyallahu anhu, tidakkah kamu melantik seorang lelaki untuk menyerukan sembahyang? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, berdirilah dan serulah untuk sembahyang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi nak kata kat sini, bila mana kita nak guna sesuatu wasilah tu, kalau dia menyamai orang yang bukan Islam, maka tak boleh kita guna wasilah tu. Contoh macam kita nak suruh orang solat, sebab tu kita kena orang Islam pakai azan, dia tak pakai trompet ataupun loceng, sebab benda tu menyamai orang bukan Islam. Seterusnya, at-tarkhis fi isti'mal ba'd al-masail al-mamnu'ah fi ba'd al-ahwal. Ada keringanan untuk kita guna wasilah yang haram dalam sesetengah perkara. Yang pertama, untuk menolak kerosakan. Lijanibi dar'il mafasid. Boleh kita guna wasilah yang haram tu untuk kita tolak kerosakan. Apa dia wasilah yang haram? Contohnya menipu. Menipu ni haram. Tapi kita boleh guna untuk mendamaikan dua pihak yang berkelahi. Okey. Seterusnya, at-tarkhis bi fi'lil okey, baik. Boleh kita guna perkara wasilah yang dilarang tu dengan sebab darurat. Okey. Sebagaimana ulama telah buat kaedah fiqhiyah. Ad-darurat tabihul mahzurat. Dan ad-darurat tuqaddar li qadariha. Pertama, boleh perkara darurat mengharuskan perkara yang haram. Yang kedua, kita guna perkara darurat kita ambil perkara darurat itu sekadarnya sahaja, mengikut kadar daruratnya sahaja, tak boleh lebih daripada darurat. Maka bolehlah kita guna wasilah yang dilarang itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Aida binti Abdul Rahim, nombor MIPID 050130. Okey, saya sambungkan dengan tajuk seterusnya, iaitu nama Ziju al-Wasail al-Ma'nawiyah. Okey, tajuk kita ni wasilah dakwah. Wasilah ni maksudnya perhubungan. Perhubungan dalam ni ada dua, iaitu wasilah maknawiyah dengan wasilah madiyah. Wasilah maknawiyah ni wasilah secara maknawi yang kita dapat tengok. Contoh dari sudut perkara hati, akhlak yang mulia, benda yang kita tak boleh sentuh. Manakala madiyah ni perkara yang kita boleh nampak, iaitu dari segi kata-kata, pergerakan, adat ataupun amalan. Jadi, untuk perbincangan yang ingin saya kongsikan ini ialah berkaitan dengan wasilah maknawi. Okey, wasilah ni dia menjelaskan secara terperinci tentang apa dia wasilah maknawi ni. Senang kata, dia fokus kepada benda-benda hati. Maksudnya, pendakwah ni, apa yang perlu ada dalam hati dia, akhlak dia itu kena bagaimana. Okey, yang pertama, al-wasail al-dawiyah al-ma'nawiyah. Jami' ma yu'inu ad-da'iyah ala da'watuhu min umur qalbiyah atau fikriyah, kal sifatul hamidah wal akhlaqul hasanah wal tafkir wal tahqiq. Maksudnya, sumber yang membantu pendakwah ke atas dakwahnya dari sudut perkara hati dan fikiran. Jadi, dia nak kata, kalau pendakwah ni dari sudut hati kita kena ada sifat-sifat mahmudah, dari sudut fikiran kita kena aktif, iaitu kena mantap. Okey, yang kedua, faman al-wasail maknawiyah. Dia nak kata dekat sini, antara wasilah maknawi ni adalah tausiku as-silah billah wa zalika an tariqu hubbuhu wa hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak kata antara wasilah maknawi ni adalah hubungan kita dengan Allah.
tawsiku as-sila billah wa zalika an tawriku hubbihi wa hubbu ar-rasuluhu wa sallallahu alaihi wasallam, ialah hubungan dengan Allah dan bukan setakat sila billah je, tapi kita mencintai Allah dan mencintai Rasul, dan kita mencintai kedua-duanya lebih daripada kita cinta kepada benda lain. Yang kedua, at-tahliku bil akhlaq al-hasanah allati tu'widu jamala al-Islam wa muhassanah wa tuhibbu an-nas bi Islam. Lepas tu akhlak hasanah ni dia kata ada banyak. Yang pertama as-sidqu wal jud wal kiram, iaitu mempunyai akhlak yang mulia, wal suja'ah dan juga at-taqlim wal taklim, iaitu mengingati Allah, ukhuwah kerana Allah. Okey. Topik ni dia fokuskan kepada dua sifat, iaitu al-sabru dengan al-tahti. Wasilatu sabri, iaitu perhubungan atau perantaraan sabar. Okey, wasilah sabar ni dia dari sudut qalbiyah lah. Maksudnya sekarang ni kan kita bincangkan tentang wasilah maknawiyah. Jadi dia fokuskan kepada dua benda, iaitu dari sudut kesabaran dan juga tahtik. Okey, tahtik ni maksud dia plan ataupun perancangan. Jadi kita kena ada perancangan lah untuk kita berdakwah. Jadi fokus tahtik ni senang kata dari sudut fiqhiyah, manakala sabar tadi dari sudut qalbiyah. Jadi perbincangan kita ni fokus kepada dua benda ni. Okey, kenapa kita nak kena fokus, kenapa dia fokuskan sabar ni? Sebabnya man abras al-wasaid allati yattaju ilaiha da'a fi tariq da'watuhum. Maksudnya wasilah ni abras wasaid, iaitu wasilah yang lebih utama, dan waman a'zamu at-tarkum wasilah ila najah, yang lebih agung, jalan yang lebih mulia untuk kita sampai kepada kejayaan dakwah tu. Dia nak kata sabar ni satu benda yang penting bagi seorang pendakwah. Jadi Allah Ta'ala menyuruh untuk bersabar sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 200. Faqad amarullah azza wa jalla ibaduhu amma bisabru faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Okey, ayat ni dia sampaikan secara umum. Jadi tetapi Rasulullah SAW datangkan hadis secara khusus tentang sabar. Ini iaitu fasbir inna wa'dallahi haqqun. Okey, jadi ini dia poin tentang sabar. Yang pertama, anna sabri sabilahu wa sabil al-anbiya wa rasul min qablihi, iaitu sabar ini adalah jalan Rasulullah dan jalan bagi nabi-nabi dan rasul-rasul pada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, waqad taqul al-hadisi an sabru was-sabirina fil Quran al-Karim fima. Yang ni dia kata berulang dalam hadis kalimah yang menerangkan tentang sabar dan orang yang bersabar itu, dan begitu juga dalam Al-Quran lebih daripada yazidu ala mi'ah ayah fi kitabullah, iaitu lebih ada 100 ayat dalam kitab Al-Quran yang menjelaskan tentang sabar dan orang yang bersabar. Okey, Allah Ta'ala ni dia beri ganjaran kepada orang yang sabar sebagaimana tidak diberikan ganjaran kepada orang yang tidak bersabar. Okey, seterusnya waqad qasamu al-ulama as-sabar ila salasa aqsam. Ulama telah membahagikan sabar kepada tiga bahagian, seperti mana yang kita telah belajar dalam subjek tasawuf sebelum ni. Yang pertama, sabar ala fi'il ta'ah, iaitu sabar untuk berbuat taat. Yang kedua, sabar ala ijtinab al-ma'asi wal manhiyat, iaitu sabar untuk jauhi perkara maksiat. Dan yang ketiga, sabar ala masaib, iaitu sabar terhadap musibah yang berlaku. Okey, jadi kehidupan seorang muslim ni jadi tak sunyilah dia peringkat-peringkat sabar ni. Okey, berkata sebahagian orang yang soleh, kata-kata ulama soleh, orang mukmin dan orang kafir ni dia boleh sabar dengan bencana, dan tak ramai orang yang boleh bersabar dengan kesenangan kecuali orang yang sidikun, iaitu orang yang benar. Okey, seterusnya ialah wasilah tahtik. Fal tahtitu lil da'wah, iaitu tahtik ni maksud dia perancangan ataupun plan. Fal tahtik lil da'wah, perancangan untuk berdakwah. Yuradu bihi wada'a al-khata' wa nizamul laha wa yuqabiluhu al-wadi wal-iktijaliyah fiha. Maksudnya, apa yang dimaksudkan dengan perancangan untuk berdakwah ini ialah kita letakkan perancangan dan peraturan pada dakwah tu. Nak melaksanakan dakwah tu macam mana, dan sebaliknya kita fokus dengan perancangan tu. Waqad yakuna al-tahqiq kamilan aw qasiran, mutaqinan aw ghairu mutaqin. Okey, huraiannya di sini ialah kadang-kadang perancangan kita itu sempurna, kamilan, ataupun berkurang, qasiran. Kadang-kadang tekun ataupun sebaliknya, ghairu mutaqin.
Okey, seterusnya ialah ahmiyatul tahqiq fil dakwah. Iaitu yang ni dia jelaskan tentang kepentingan perancangan untuk kita berdakwah, dalam berdakwah. Lepas tu dia bagi tahu ja'alallahu likulli ummah syari'ah wa manhaj tafsil alaihi. Dia nak cakap ja'alallahu ni Allah Taala dah jadikan bagi umatnya syariat dan manhaj untuk memudahkan dia berdakwah. Dalil ni menunjukkan bahawa Allah ni ja'alallahu likulli ummah. Wasabiqu maknan al manhaj huwa. Yang dimaksudkan dengan manhaj itu ialah at-tariqu al-wahdah, iaitu jalan yang jelas, dan yang kedua wal khattah wal nizam, iaitu dan perancangan serta peraturan. Okey, dia nak kata dalam sini dia nak sampaikan dalam sirah Nabi pun dah jelas macam mana Rasulullah SAW merancang untuk baginda berdakwah, sama ada zaman Mekah ataupun zaman Madinah. Yang pasti perancangan Rasulullah SAW ini sesuai mengikut keadaan dakwah dan juga orang yang nak berdakwah tu. Okey, contohnya kita nak sampaikan dakwah tu mestilah ikut kesesuaian lah. Contoh kita nak gunakan langkah tu macam mana kita nak berdakwah ni, kena tengoklah wakil ataupun kalau keadaan tu sesuai macam ni. Contohnya kalau keadaan tu sesuai macam ni, kita gunalah kaedah macam ni. Jadi kita kena tengok wakil dan orang yang kita nak berdakwah tu. Dan kita kena mengambil kira juga dari segi apa-apa keberangkalian yang berlaku sepanjang kita berdakwah. Kita kena ambil kira semua ni sebabnya untuk kita jaga kemaslahatan yang kecil ataupun yang besar. Yang terakhir, man dawabi wasilah tahqiq ad-da'wi, iaitu dawabit ni maksudnya langkah bagaimana kita nak pakai wasilah, langkah bagaimana kita nak merancang dakwah tu. Yang pertama ayyakuna tahqiq min ahlihi, iaitu dia kena nak berdakwah ni mestilah daripada orang yang ahlinya. Ahlinya tu ialah orang yang khusus tentangnya, orang yang mahir tentang apa yang dia nak sampaikan. Contohnya mereka adalah orang yang mempunyai kepakaran dan kecekapan ilmiah dan praktikal dalam pelbagai aspek kehidupan. Yang kedua, ayyakuna tahqiq jamaiyan. Maksudnya kita nak merancang tu mestilah dilakukan secara jamaiyah, iaitu secara jemaah. Maksudnya tak bolehlah kita berdakwah secara seorang diri ataupun duduk dalam berjemaah tetapi berpecah belah. Contohnya dengan membawa haluan masing-masing. Maksudnya kita kena bersatu dalam satu jemaah, tak kira pun siapa kita. Okey, dan kena pilihlah dalam satu jemaah tu seorang ketua untuk memimpin jemaah dakwah ni. Kesannya sebab apa? Sebabnya bila kita duduk bersatu ni, pembesar, ulama, pemikir, kita boleh saling berkongsi pendapat dan idea. Sebab itulah pentingnya kita berdakwah secara berjemaah. Sebab bila kita duduk dalam berjemaah ni, kita boleh saling membantu untuk menyebarkan dakwah. Okey, yang ketiga, ayyakuna muta'akilan, iaitu plan untuk berdakwah ni mestilah masuk akal. Tak bolehlah bila kita bina satu perancangan sampai tahap kita tak mampu nak buat plan tu. Senang kata, plan yang tidak masuk akal lah, automatik. Contohnya kalau plan tu tak masuk akal, automatiklah benda yang kita nak sampaikan tu kita tak mampu nak laksanakan. Okey, yang keempat, ayyakuna mutawazinan, iaitu plan itu mestilah boleh diukur. Okey, dari sudut kewajipan dan juga keberangkalian untuk mencapai matlamat itu. Maksudnya kena ada target lah. Dan dia kata tak bolehlah kita hanya ambil target dia sahaja, tak ambil kira keberangkalian yang berlaku dan tak boleh juga sebaliknya. Dan yang terakhir, ayyakuna mutabitan bil ahkam asy-syari'ah. Dan last sekali, plan atau perancangan itu mestilah disandarkan kepada hukum syarak. Kita nak merancang apa-apa dalam dakwah ni mestilah atau kena berkait dengan hukum syarak. Tak bolehlah bertentangan dengan hukum tu. Kita mesti ambil daripada manhaj Al-Quran dan Al-Sunnah. Sesungguhnya Al-Quran sebagai petunjuk kepada umat. Sekian daripada saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afiqah binti Syari, nombor matrik 050146. Sekarang saya akan menjelaskan tentang nama Zaju Ain Wasail Al-Madiyah. Maksudnya contoh-contoh yang berkaitan dengan kaedah dari segi materialistik, dalam bentuk materialistik. Wahia ad-da'wah min umuri mahsusah atau malusah. Ia adalah satu dakwah yang mana menggunakan panca indera, yang mana ia boleh didengar, disentuh, boleh dipandang dan dilihat. Anwa'ul wasail madiyah, jenis-jenis kaedah al-madiyah ni ada 3. Al-awwal wasail fitriyah, al-thani wasail funniyah atau ilmiyah, al-thalith wasail tatbiqiyah atau amaliyah.
Al-awwal wasail fitriyah bermaksud kaedah semula jadi yang biasa digunakan. Yang pertama, al-awwal al-qaul, wathani al-harakah. Yang pertama dalam bentuk kata-kata dan yang kedua dalam bentuk pergerakan. Al-thani wasail funyah atau ilmiah, ada 4. Wahia al-awwal yadawiyah, basariyah, sam'iyah wa sam'iyah al-basariyah. Yang pertama menggunakan tangan, yang kedua menggunakan pandangan, yang ketiga pendengaran, dan yang keempat dengar dan lihat. Dan yang ketiga wasail tatbiqiyah atau amaliyah, maksudnya kaedah dari segi pelaksanaan. Contohnya mislu i'marul masajid atau insya'ul madaris wal jami'at, maksudnya dakwah dari segi mengimarahkan masjid, mendirikan sekolah ataupun universiti. Dalam penerangan ni saya akan terangkan 2 kaedah. Al-awwal wasilatul qaul, wasani wasilatu at-tilfaz. Al-awwal wasilatul qaul, iaitu kaedah melalui percakapan. Al-qaul huwa kullu lafzun mafhum nutqu bihi lisan wa yuqabiluhu as-sumtu was-sukut. Kata-kata kat sini bermaksud setiap lafaz yang mana difahami percakapannya, pertuturannya dengan lisan, dan lawan bagi kata-kata adalah diam. Bentuk bagi wasilatul al-qaul al-awwal al-hadis al-fardi baina ad-da'i wal mad'u, iaitu perbualan perseorangan antara pendakwah dan orang yang didakwahkan. Wasani ad-darsu wal muhadarah. Yang kedua adalah pembelajaran dan ceramah. Wasalis al-mau'izatul ammah, ya, bermaksud tazkirah umum. Warabi' al-khutbah, maksudnya khutbah. Wa ahamiyatu hadhihi al-wasilah al-awwal innaha wasilatul fitriyah mutawaffirah lada jami'un nas. Maksud kat sini, ia adalah satu kaedah secara semula jadi yang mana ia sering digunakan dalam kalangan manusia. Wasani ihtimam al-Quran al-Karim biha faqad urida lafzu qul fil Quran al-Karim akthar 300 ayah. Maksud kat sini, Al-Quran mengambil berat terhadap kaedah ni, yang mana ia dibuktikan turunnya lafaz qul sebanyak lebih 30 kali dalam Al-Quran. Ya. Al-thalis istikhdam jami'ul anbiya wa rusul alaihimus salatu wassalam laha. Kebanyakan nabi-nabi dan rasul terdahulu menggunakan kaedah ni, kaedah wasilatul qaul, sebagai medium dakwah. Warabi' kasratul aqwalihi sallallahu alaihi wasallam allati jama'at fi kitab as-sunnah wallati tamassul as-sunnah al-qawliyah asy-syarifah. Kebanyakan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpul dalam kitab-kitab sunnah adalah menggunakan kaedah ni, kaedah wasilatul qaul, dan ia boleh dijadikan contoh sebagai suatu sunnah Nabi. Bawabit wasilatul qaul al-awwal al-qaul masyru'an sadiqan. Kata-kata ni mestilah didasarkan dengan syarak, menepati syarak, dan ia mestilah benar. Wasani al-qaul latifan hasanan. Kata-kata ni mestilah lembut, lemah lembut dan baik. Wasalis an yutabiqu al-qaul al-amal wa la yukhalifuhu. Kata-kata mestilah selari, percakapan tu mestilah selari dengan amalan dan tidak bercanggah. Kaedah seterusnya adalah wasilatu at-tilfaz, iaitu kaedah dalam bentuk televisyen. Huwa min wasail al-ilmiyah wal funyah allati jama'at baina khasa'is al-wasail al-sam'iyah wal basariyah.
ia adalah satu kaedah ilmu atau seni yang mana terhimpun ciri-ciri kaedah dakwah dari segi pendengaran dan penglihatan. التلفاز أو التلفزيون هو اصطلاح مولد عرفه صاحب المعجم الوسيط بأنه جهاز تقل الصور والأصوات بواسطة الأمواج الكهربية، واجتهد بعضهم في تسميته برائي. Television adalah satu istilah yang lahir yang mana ia dikenali dalam kamus sebagai sebuah perantara kerana iaitu ia adalah satu peranti yang mengeluarkan gambar dan suara melalui gelombang elektrik, dan kebanyakan manusia mengenalinya sebagai suatu yang melihat. أهمية هذه الوسيلة يوجد الأربعة أهمية. الأول أهم خصائص الوسائل السمعية والبصرية مثل pentingnya ciri-ciri kaedah dari segi pendengaran dan penglihatan. Contohnya yang pertama al-awwal al-imtidad az-zamani wal makani, maksudnya tersambungnya zaman, masa dan tempat, yang mana haitsu tastagriqu hadhihi alwasilah الزمان في البث وقد لا تخلو ساعة من بث تلفازي من بلد من البلدان, yang mana kaedah pendengaran dan penglihatan ia boleh melangkaui kaedah ini melangkaui masa dan tempat dari satu negara ke negara yang lain. والثاني تنوع موضوعاتها التي تبث فيها بحيث تلامس حاجات الناس ورغباتهم. Pelbagai tajuk-tajuk yang boleh disiarkan melalui mengikut keperluan manusia. والثالث سهولة الاستماع إليها والمشاهدة لها, memudahkan untuk mendengar dan melihat. أهمية الوسيلة الثاني الشدة جاذبيتها للناس, yang mana daya tarikan untuk wasilah ni, kaedah ni sangat menarik kepada manusia. جيم كثرة توفرها ورخص ثمنها حيث تسابقت الشركات العالمية في صناعتها وتصديرها وتقليل ثمنها وكثرت أماكن عرضها وبيعها, yang mana kebanyakan tempat ada televisyen dan harga televisyen ni adalah murah di pasaran kerana syarikat antarabangsa sering mengeluarkan pembuatannya dan mengeluarkannya dengan harga yang murah dan ia senang didapati di pasaran. Dal تنوع المشاهدين لها والمتابعين لبرامجها من الكبار والصغار والرجال والنساء والمثقفين وغيرهم, dan orang yang menontonnya adalah dari pelbagai peringkat golongan, sama ada golongan kecil, golongan yang besar, golongan yang lebih tua, golongan lelaki, perempuan, golongan yang berpendidikan dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Yusof, nombor matrik 049643. InsyaAllah saya akan menyambung bicara mengenai wasailut da'wah melibatkan tajuk wasilatut tamthil. Apakah yang dimaksudkan dengan wasilatut tamthil? Mari sama-sama kita rujuk dari segi bahasa ataupun istilah. At-tamthil fil lughah bil ma'na at-tashbih. Yaqul mithlu syai'in bi syai'in tamthilan wa tamthilan syabihahu bih wa qadrihi ala qadrihi.
التمثيل في الإصطلاح عرض الحي لقصته وأصحابها واقعة أو متخيلة. Apa yang dapat simpulkan maksud bagi wasilatul tamsil ini, iaitu medan yang mana kita mengisahkan sesuatu itu, wa ima perkara itu melibatkan perkara realiti ataupun khayalan semata-mata. Ini merupakan jalan antara jalan untuk kita sampaikan dakwah kepada orang lain melalui perbuatan ataupun lakonan kita, sama ada lakonan yang kita buat itu merupakan lakonan yang realiti yang berlaku ataupun khayalan yang boleh kita mengajak orang untuk melakukan ataupun mengikuti dakwah kita tersebut. Okey, yang kemudiannya kita berbicara tentang wasilatul iqamah al-jama'at al-manzumat al-da'awiyah, yang bermaksud membina organisasi untuk berdakwah. Kita masuk pada jenis ataupun anwa'un al-manzumat, yakni yang pertama al-manzumat ar-rasmiyah, yakni secara rasmi ataupun persatuan ataupun organisasi yang ditubuh itu kan itu merupakan sebuah persatuan yang rasmi. Yang kedua al-manzumat as-sya'biyah, yakni merupakan organisasi itu dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Sedikit perkongsian tentang organisasi dakwah ini, yang mana setiap organisasi dakwah ini mestilah mengikut jejak langkah Nabi SAW, yang mana di zaman baginda Nabi ini bermula dengan organisasi sehingga dapat menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar pada ketika itu. Dan untuk makluman bahawa organisasi ini mestilah mempunyai carta alirnya, iaitu carta dari segi jawatan ataupun carta alir dalam organisasi tersebut yang diketuai oleh ketua atau pengerusi dan diikuti anak-anak buahnya untuk menjalankan setiap kerja yang diamanahkan demi melansaikan atau menjadikan organisasi itu berjaya untuk mencapai objektif penubuhannya itu sendiri. Okey, yang seterusnya mari kita sama-sama rujuk tentang hukum berkaitan wasilatul tamthil, yang mana ulama mempunyai pelbagai pendapat ataupun mempunyai percanggahan pendapat, perselisihan pendapat di antara hukum-hukum melibatkan wasilatul tamthil ini. Yang pertama, hukum yang pertama iaitu tahriman qati'an, yakni tahrim yang menyebabkan dosa besar. Ulama menyebut anat tamthil naw'an minal lahwil batil wa naw'an minal kadhib wa tashbih bil kathir, yang mana ulama kata haram sebegini disebabkan ia merupakan perkara yang melalaikan dan merupakan perkara perbohongan atau penipuan, dan menyebabkan perkara ini merupakan perkara contoh daripada perbuatan orang kafir. Hukum kedua yang melibatkan wasilatul tamthil ini iaitu tahriman mu'tamidan, yakni haram yang muktamad. Hujah ulama yang mengatakan haram muktamad ini iaitu tarakar rasul lahu fi ahdahu, maksudnya perkara sedemikian tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Hukum yang ketiga melibatkan wasilatul tamthil ini iaitu tahrimatu aidan, yakni haram sahaja. Ulama berpendapat sedemikian kerana anat tamthil awal ma nasha'a kana syi'aran ta'abudiyan lil kathir, maksudnya perkara sedemikian itu dimulakan atau dilakukan dahulu oleh orang-orang kafir. Okey, pendapat ulama yang keempat yang menyatakan ia harus ibahatu bisyuruti wal dawabit. Pendapat ini dikemukakan kerana ia menjelaskan bahawa setiap perbuatan itu bermula dengan perbuatan yang harus. Okey, berikut kita cuba ulas berkaitan dengan kepentingan organisasi tersebut yang melibatkan tiga perkara yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu min haitsu syakli, yang membawa maksud bentuk sebuah organisasi itu sendiri, fahiya amalu jama'i, bahawa ia perlulah berjemaah dan tidak boleh bersendirian, kerana setiap keputusan untuk perancangan yang berjemaah itu lebih afdal atau lebih baik daripada berseorangan, kerana berseorangan itu akan melemahkan diri seseorang individu itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan yang kedua min haitsul al-hadfu, yang bermaksud tujuan sesebuah organisasi dakwah itu ditubuhkan, tahqiq mardatillahi azza wa jalla, yakni untuk mencapai matlamatnya iaitu keridaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal
'ala al-ithmi wal 'udwan. Dan yang terakhir ialah haitsul madmun, yang iaitu jaminan sebuah organisasi itu yang perlu kita ketahui ialah at-takhtit wal tanzim wat tatbiq wat tanfidh wal mutabi'ah, yang bermaksud setiap itu perlu ada caranya, perlu ada perancangan, yang kedua perlu ada pelaksanaan, dan yang ketiga perlu ikut akan setiap perancangan dan pelaksanaan tersebut. Okey, selepas itu kita akan bicarakan tentang ahamiyah wa khasa'isuha, yang bermaksud kepentingan penubuhan sesebuah organisasi dakwah itu sendiri. Yang pertama, min haitsu syaklu, dari segi bentuk organisasi tersebut. Yang kedua, min haitsu al-hadfu, dari segi tujuan pembentukan organisasi tersebut. Dan yang ketiga, min haitsu al-madmun, yang bermaksud bahawa jaminan sesebuah organisasi itu sendiri. Dengan berakhirnya bahagian wasilatut tamthil sebentar tadi, maka berakhirlah sidang presentation atau pembentangan yang melibatkan wasa'ilud dakwah ini. Semoga ia memberi manfaat dan ilmu yang dapat ditambah dalam diri kita masing-masing. Dan saya mengucapkan jutaan dan ribuan terima kasih kepada yang mendengarnya. Semoga ia memberi banyak makna dalam kehidupan kita untuk menjalankan dakwah ataupun kita sebagai da'i dalam kehidupan di dalam dunia ini. Semoga Islam itu tersebar luas dan kita mendapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.